Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada modul 6. Okay, cara-cara mencegah jangkitan penyakit disebabkan mikroorganisma. Okay, baiklah, ada 3 langkah untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Yang pertama ialah kawalan vektor. Yang kedua, kaedah pensterilan. Dan yang ketiga ialah keimunan. So, mari kita tengok satu-satu setiap langkah ni. Okay, yang pertama ialah kawalan vektor. Okay, mula-mula kita kena tahu vektor ni apa. Vektor adalah organisma yang membawa patogen. Okay, patogen ni dia macam itulah satu benda yang bahayalah kepada kita. Dia macam benda yang bertoksik, yang beracun, yang apabila dia masuk ke dalam badan kita, dia akan memberi kesan pada kita, beri kesan pada kesihatan kita. Okay. Contoh vektor ialah nyamuk Aedes membawa virus penyakit demam denggi. So, virus yang boleh menyebabkan kita demam denggi inilah yang dikatakan patogen bagi nyamuk Aedes tu. Okay. Lepas tu yang kedua, lalat yang membawa bakteria penyebab kolera. So, bakteria yang menyebabkan kolera ni adalah patogen bagi lalat tu. Okay. Pengawalan vektor penting agar penyebaran jangkitan penyakit juga terkawal. Kalau kita tak kawal vektor ni, akan berlaku banyaklah macam berjangkit kan. So, bahayalah. Kita kena tahu kita hidup nyamuk. Ni rajah kita hidup nyamuk. So, yang pertama, mula-mula telur nyamuk terdapat di dalam air yang tenang dan bersih seperti air bertakung di dalam tin kosong, tayar lama atau pasu bunga. Buang air yang bertakung dan berus bahagian di dalam pasu. Tin dan tayar lama boleh ditanam. So nyamuk ni dia akan bertelur dalam air yang bersih. Yang bersih, yang tenang. So, sebab tu lah kita kena buang air-air yang bertakung tu. Nyamuk ni pun pandai pilih tau. Dia tak pilih air yang kotor, dia pilih air yang bersih. Seterusnya lepas dah bertelur, kalau kita biarkan, dia akan jadi larva. Larva nyamuk iaitu jentik-jentik akan naik ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Sembuh selapisan. Macam mana kita nak bunuh larva ni? Kita kena sembuh selapisan nipis minyak pada permukaan air untuk menghalang jentik-jentik bernafas. Selain itu, ikan gapi yang dipelihara dalam kolam boleh makan jentik-jentik itu. So, boleh letak minyak supaya jentik-jentik itu bernafas, ataupun boleh letak ikan lah supaya ikan tu mati. Supaya jentik-jentik tu mati. Sebab kena makan dengan ikan. Lepas tu dia akan jadi pupa. Pupa melekat pada permukaan air. Bagaimanakah kita boleh membuang dan membunuh pupa? Macam mana? Cuba fikir. Dan akhir sekali, dia akan jadi nyamuk lah. Nyamuk dewasa boleh disembuh dengan racun serangga. Macam Rickset, Shelltox tu lah. Tampar je dia. Tak nak sembuh-sembuh sangat lah. Kalau banyak sangat kena sembuh lah kan. Susah kan nak tampar. Yang ni rajah kita hidup lalat dan cara nak kawal dia lah. Yang pertama, lalat dewasa akan bertelur pada makanan dan yang terdedah dan sampah sarap. Apakah yang perlu dilakukan untuk menghalau lalat daripada bertelur pada makanan atau sampah sarap? Orang kata lenga lalat. Kan selalu kalau kita tak tutup makanan, ada nampak. Kadang-kadang ada putih-putih kan. Tu telur lalat lah tu. So, tak boleh makan. So, macam mana nak halang? Tutuplah makanan tu dengan tudung saji, dengan apa-apa pun yang boleh
yang boleh tutup makanan tu kan. Tak kisahlah kan apa-apa pun. Asalkan tutup makanan tu. Jangan biar dia terdedah. Okay. Lepas tu, dia dah bertelur. Lepas dia dah menetas. Okey, larva lalat dijumpai dalam makanan dan sampah sarap. Tutup makanan dan ikat plastik sampah sarap dengan kemas. So, kalau nampak je ni tak payah makan dah, buang je terus. Kan, nak sayang makanan ke sayang kesihatan kita. Okey, lepas tu kalau kita biarkan dia lagi, pupa lalat dijumpai di tempat gelap dan kering. Bersihkan rumah secara berkala untuk membuangnya. So, itulah kebersihan rumah tu penting lah. Kita penting jaga kebersihan ni bukan sebab kita nak sedap mata memandang je, tapi kita nak elakkan benda-benda macam ni lah. Benda-benda vektor ni kan, lalat, nyamuk kan. Okay, last sekali, akhirnya dia membesar, jadilah lalat. Bakteria melekat. Okey, bakteria ni dia melekat pada kaki lalat. Lalat dewasa boleh disembur dengan racun serangga atau perangkap elektrik untuk membunuhnya. Okey, kenapa bakteria ni dekat kat kaki lalat? Sebab lalat ni kan suka hinggap dekat benda-benda yang kotor. Kan macam tai, kan benda sampah sarap. Sebab tu dah dia kotor. Okey, lepas tu sembuhlah lalat dengan racun serangga atau perangkap elektrik yang macam kita selalu tengok dekat pasar raya kan, banyak perangkap elektrik ni. Okey. Okey. Okey, macam mana penyakit merebak apabila patogen mendekatkan diri pada badan lalat yang berpuluh. Okey, macam mana kita Sekejap. Ni apa benda? Sekejap. Penyakit merebak apabila patogen mendekatkan diri pada badan lalat yang berbulu. Macam tadi lah, bakteria yang melekat dekat kaki lalat tu. Dia akan hinggap kat makanan, lepas tu kita pun makan. Lepas tu tiba-tiba keracunan makanan, kolera tu kan, sakit perut, ciri-birik dan sebagainya. Okey, lalat akan hinggap pada makanan dan membawa patogen kepada makanan. Sebab itulah kan, kalau kita tengok macam orang-orang yang jual-jual, kita tengok banyaknya lalat dekat hurung makanan dia tu. So, kalau boleh elakkanlah daripada beli dekat orang tu kan. Sebab itulah takutlah kan. Takutlah kita dapat penyakit kolera tu. Lepas tu, nyamuk membawa patogen seperti protozoa malaria atau virus demam denggi daripada pesakit terjangkit kepada orang yang sihat apabila nyamuk menggigit pesakit terjangkit lalu menggigit orang yang sihat. Nyamuk ni dia akan bawa virus demam denggi tu. Dia akan menyebabkan orang yang sihat tu dapat demam denggi apabila dia baru je lepas gigit orang yang sakit demam denggi tu. Macam tu. Kalau sebelum ni digigit orang yang sihat, tak apalah kan, tak ada virus tu. So, kalau sebelum tu dia dah gigit orang yang demam denggi tu, lepas tu dia gigit kita yang sihat ni, so kita pun akan dapat demam denggi tu. Bahayalah kan, kita tak tahu nyamuk tu dia hisap darah siapa kan, yang sama ada dia tengah demam denggi ke tak ke kan. So kalau boleh elakkan je lah daripada digigit nyamuk tu. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak elak pun kan, kadang kita tak sedar pun dia gigit kita. Sebab tu lah kita kena sembuh racun apa semua tu, sembuh racun serangga tu kan. Buang air yang bertakung. So kita boleh kawal lah, cegah lah. Okay, seterusnya kaedah yang kedua iaitu kaedah pensterilan.
Pensterilan bermaksud membunuh atau menyingkir mikroorganisma daripada objek atau persekitaran. Dia macam steril macam membersihkan lah, macam tu. Situasi yang memerlukan pensterilan adalah apabila anda terluka, anda perlu menggunakan kaedah pensterilan untuk mengelakkan jangkitan. Macam kita guna tu kan Dettol, kita guna antiseptik untuk elakkan jangkitan bakteria pada luka kita. Okey. Kaedah pensterilan, ada 3 kaedah, iaitu penggunaan haba, suhu tinggi bunuh mikroorganisma sesuai untuk mensterilkan kaca, kain, logam. Okey, suhu tinggi ni boleh membunuh mikroorganisma. Sebab tu kalau kita industri pembuatan kaca, kain, logam semuanya menggunakan haba lah, haba yang tinggi kan. Tapi kalau macam dalam kehidupan harian kita ni, contohnya macam kita jerang air kita akan jerang dia sampai 100 darjah Celsius. So suhu tu adalah suhu yang dapat membunuh mikroorganisma tu lah. Sebab tu kita kena minum air yang dimasak, supaya kita tak dapat keracunan makanan tu. Okey, seterusnya penggunaan bahan kimia. Disapu pada permukaan kulit dan peralatan, boleh juga disembuh ke persekitaran. Ni macam tu lah, macam sekarang ni COVID kan kita tengok bomba buat sanitasi apa tu kan. Yang ni lah penggunaan bahan kimia tu. Okey, yang ketiga penggunaan sinaran. Sinaran berkeamatan tinggi diguna untuk membunuh mikroorganisma. So mikroorganisma ni dia tak boleh kena macam cahaya yang sinar yang tinggi sangat lah. Dia macam tak boleh lah, dia sensitif. Kalau kita sendiri pun kena sinaran yang sinaran cahaya tinggi pun kita macam tak boleh kan, kita silau. Apatah lagi mikroorganisma yang kecil tu. Okey, penggunaan haba. Ni contoh lah. Ni macam yang akak cakap tadi kan, suhu 100 darjah Celsius hanya bunuh mikrob tapi tidak sporanya, kerana spora sangat tahan pada suhu yang tinggi. Tapi itulah, selama kita minum air yang dimasak ni, selama akak minum air yang dimasak ni lah kan, okey lah, tak adalah sakit perut kan. Macam akak balik kampung, macam orang kampung dia kadang dia guna air telaga je untuk jadikan dia minuman, dia tak masak pun. Tapi orang kampung dia boleh tahan, akak tak boleh tahan lah. Akak sakit perut cirit bila minum air tak masak tu. Lepas tu autoclave. Suhu dalam autoclave melebihi 180 darjah Celsius, boleh bunuh mikrob dan sporanya. Yang ni lagi advance lah daripada ni kan. Dia boleh bunuh mikrob dan spora. Tapi kalau kita didih ni tak boleh lah pula lebih daripada 100 darjah Celsius. Dia maksimum 100 darjah Celsius je proses bila untuk capai pendidihan tu. Okey, penggunaan bahan kimia ni macam yang aku cakap tadi, antiseptik. Disapu pada kulit atau luka untuk mencegah jangkitan. Contoh antiseptik Acreflavin, ubat kuning, dan Providon, ubat biru. Okey, lepas tu disinfektan dilakukan pada peralatan lantai cadar tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan adalah bahan peluntur, klorin dan hidrogen peroksida. Ni kan Clorox. Lepas tu penggunaan sinaran. Sinar gamma. Ni kan bahan makanan yang ditinkan, pengetinan. Sinar gamma adalah sinar radioaktif mempunyai kuasa penembusan paling tinggi. Kan dia lagi tinggi daripada sinar alfa dan sinar beta. Okey. Diguna untuk mensteril makanan, tin atau bekas tertutup. So sebab itulah ni benda-benda yang makanan-makanan yang ditinkan ni ditahan lama.
Sebab itulah dia dah melalui proses steril menggunakan sinar gamma ni. So bakteria tak boleh nak bakteria tu matilah.